Bila sampai di dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala kata, ini orang bohong. Dia bohong, dia tidak pernah dengar tentang Islam. Dia bohong, tidak pernah dengar nama Allah. Dia bohong, kata dia tak pernah dengar tentang Nabi Muhammad. Dia bohong tentang benda ni semua. Fa afrishuhu minan nar. Tuhan kata, bentangkan kapet daripada neraka. Wa albisuhu minan nar. Pakaikan kepada dia pakaian daripada api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min harriha. Start dah. Kubur dia dipenuhi kepanasan. Dah start dah. Daripada selesai ke bumi, selesai soal Munkar dan Nakir, kubur sudah tidak jadi tempat yang selesa bagi dia. Dah start dah. Kepanasan neraka itu. Wasamumiha. Dan kepanasan yang amat sangat, sehingga kan panas ini umpama racun yang kena ke badan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudayyiqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Diperintahkan tanah kubur itu himpit dia, himpit sehingga sehingga berselisih tulang-tulang rusuk dia. Demikian dikenakan kepada orang-orang yang masa hidup atas dunia. Dia buat main-main dengan agama dia. Dia tak ambil serius dengan agama dia. Dia nak yang senang-senang saja dalam agama dia. Ini kesudahan dia. Allah cipta kita, dia hantar malaikat, dia hantar Nabi, Nabi terima wahyu melalui malaikat. Adakah Allah main-main dalam hal ini? Adakah soal beragama ini soal main-main? Suka-suka kita. Kita nak ambil, kita ambil. Kita tak mau ambil, kita tak ambil. Adakah soal agama ni pilihan kita? Kalau kita rasa macam kita nak follow agama, kita boleh follow. Kalau kita rasa macam kita tak mau, kita boleh unfriend agama kita. Adakah kita rasa macam tu? Adakah Allah suruh kita taat semua perintah dia ni main-main? Tuhan main-main. Tuhan suruh, anak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Adakah kita ingat macam tu? Sehingga kan kita ambil mudah dengan soal agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabri ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
Istaizu billahi min azabil qabri. Istaizu billahi min azabil qabri. Istaizu billahi min azabil qabri. Qala Hannad, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tihi malakani fayujlisani fayaqulani lahu man rabbuk, fayaqul rabbi Allah, fayaqulani lahu ma dinuk, fayaqul dini al-Islam, fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما يدرك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من روحها وطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له فيها مد بصره، أو كما قال hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Tuan-tuan, ini nama popular. Al-Bara bin Azib ini satu sahabat Nabi. Dia wafat tahun 72 Hijrah. Dia satu orang yang banyak riwayat hadis Nabi. Kalau kita buka kitab hadis, banyak jumpa Al-Bara bin Azib, banyak hadis dia riwayat. Dalam Al-Bukhari sahaja hadis dia ada 138 buah. Dalam Muslim ada 64 buah. Dalam Abu Daud ada 44 buah hadis yang dia riwayat. Dalam At-Tirmizi ada 50 buah. Di dalam An-Nasai ada 53 buah. Dalam Ibnu Majah ada 30 buah. Banyak hadis. Kalau Bukhari ada ambil hadis dia, kalau Muslim ada ambil hadis, ini orang hebat. Dia meriwayatkan hadis ini. Dia kata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Dia kata satu hari kami ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang sahabat Ansar. Ansar ni orang mana tuan-tuan? Orang Madinah. Depa ni asal daripada dua puak. Satu nama Aus, suku Aus. Satu nama suku Khazraj. Bila Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, nombor satu Nabi buat apa? Nabi panggil Aus, Nabi panggil Khazraj. Nabi kata selepas ni tidak ada lagi nama Aus, tidak ada lagi nama Khazraj. Yang ada Ansar. Maksudnya apa dia? Dia nak bagi tahu kata di antara benda penting dalam Islam ini ialah bersatu. Bersatu padu. Elak daripada berpecah. Kerana perpecahan merugikan orang Islam.
Nabi sampai di Madinah, ini Nabi buat dulu. Tak mau lagi dengan Aus, tak mau lagi dengan Khazraj. Lagi hang duk kata hang Aus, hang duk kata hang Khazraj, lagi tu hang panti bergaduh. Ampan ni semua orang Islam Ansar. Orang yang menolong sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Baik. Seorang sahabat Ansar meninggal. Nabi SAW pergi ziarah. Fantahaina ilal qabri. Kata Al-Bara' bin Azib, kami sampai di tanah perkuburan. Walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Dia kata bila kami sampai di tanah perkuburan, kebetulan liang lahat tak selesai lagi korek. Sampai kubur duk korek lagi, liang tu duk korek lagi. Maka Nabi SAW duduk dulu. Sahabat-sahabat semua pakat duduk. Jaga tuan-tuan, adab di perkuburan boleh duduk, tetapi pastikan tidak ada mayat di bawah tu. Kalau kubur yang tak ada sistem, tanam mayat bersepah sampai tak tahu tang mana tempat tak ada mayat, jangan duduk. Kerana duduk itu haram. Kerana apa? Kerana Nabi SAW kata, kalau satu orang tahu tentang besarnya dosa duduk di atas kubur, di atas tanah yang dalam tu ada mayat, dia sanggup duduk di atas bara api sampai terbakar baju dan terbakar kulit dia daripada dia duduk di atas kubur itu. Boleh duduk, tapi pastikan tidak ada mayat di bawah. Macam kubur baru kita di Pinang Tunggal ni, itu sistematik. Daripada awal dah susun dah. Dia ada laluan jalan, dia ada kawasan tak ada tanam siapa-siapa, boleh duduk. Tapi kalau kawasan tu tanam mayat ni sampai tak tahu di mana ada mayat, dah berlapis-lapis, dah bertindan-tindan, pastikan kita tidak duduk. Kerana marah Allah Subhanahu wa taala besar sekali. Nabi SAW bila sampai di kubur, tengok kubur tak habis lagi korek, Nabi duduk dulu. Sahabat-sahabat semua duduk. Ka'annama ala ru'usina at-tayr. Al-Bara' bin Azib kata, Nabi duduk, Nabi diam, tak bercakap apa. Sahabat-sahabat duduk pun semua diam, tak bercakap apa. Seolah-olahnya seperti atas kepala kami ada burung duk bertenggek. Nak habaq kata diam, tak bergerak tu. Seolah-olahnya ada burung duk atas kepala, burung boleh duduk-duduk sengak, pasal kita tak bergerak. Wa fi yadihi 'ud. Kata Al-Bara', dia kata Nabi duk pegang satu 'ud, satu ranting kayu. Yankutu bihi fil ardi. Lepas tu Nabi pacak kayu hak Nabi pegang tu di atas tanah. Nabi pacak. Farafa'a ra'sah. Lepas tu Nabi SAW angkat kepala dia. Tengok sahabat ada ni. Faqala Nabi SAW. Nabi kata, ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata, minta berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Nabi kata, mai kita pakat minta doa kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada azab kubur. 3 kali. Qala Hannan, salah seorang rawi hadis ni, dia kata apa? Qala Nabi SAW. Nabi kata dekat sahabat hadut ada ni. Nabi kata, wa ya'tihi malakani fayujlisani. Sekali kawan kita tanam dia sekali lagi, kita balik aja, mai 2 malaikat. Fayaqulani lahu. 2 malaikat ni akan kata dekat orang yang baru dikebumikan ni, man rabbuk? Soalan nombor 1. Siapa Tuhan kamu? Fayaqul Rabbi Allah. Kalau orang tu orang yang beriman, Allah mudahkan dia jawab. Dia kata Rabbi Allah, Tuhan aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu,
Munkar Nakir kata dekat dia, ma dinuk, apa agama kamu? Fayaqul diniyal Islam. Kalau kita orang Islam, kalau masa hidup atas dunia kita beramal dengan amalan Islam. Kalau kita di atas dunia tidak pernah membatalkan Islam kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jawab, kita kata diniyal Islam, agama saya Islam. Fayaqulani lahu, Munkar Nakir kata dekat dia, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Munkar Nakir kata, siapa laki-laki ini? Dinampakkan rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk first time dalam hidup kita. Kita tak pernah tengok Nabi selama-lama ni. Pum, kata nampak. Apa kamu nak kata tentang lelaki ini yang dibangkitkan, diutuskan kepada kamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu Islam, dia beriman kepada Allah, dia beramal dengan amalan orang Islam, dia jawab, dia kata inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, malaikat kata lagi, wa ma yudrik. Malaikat kata, macam mana kamu boleh tahu kata dia ni Muhammad, dia ni Rasulullah? Malaikat tanya. Tak jawab kata ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak habis lagi. Dia tanya pula, wa ma yudrik. Macam mana kamu boleh tahu kata dia ni Nabi Muhammad dan dia ni Rasulullah dan kamu boleh ikut dia? Macam mana kamu boleh tahu benda ni? Fayaqul, jawab dia ni, qara'tu kitab Allah fa amantu bih. Masa aku hidup dulu, aku baca Quran. Dalam Quran cerita tentang Nabi Muhammad. Fa amantu bih, maka aku beriman bahawa ini Nabi Muhammad. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fi hadis Jarir. Imam Abu Daud dia cantumkan riwayat di antara riwayat Hannad dengan riwayat Jarir. Dia cantum sekali masuk di dalam kitab hadis dia, di dalam kitab Abu Daud. Dia kata Jarir, dia kata fadzalika qaulullahi azza wa jalla. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Orang yang beriman, Allah akan bagi dekat dia sabat. Sabat. Quran kata yuthabbitullah. Sabat maknanya keteguhan. Kalau betul dia Islam, kalau betul dia beriman kepada Allah, Allah bagi dekat dia sabat. Allah bagi dekat dia keteguhan. Masa hidup atas dunia pun dia Islam, waktu senang dia Islam, waktu susah dia Islam, waktu yang macam mana sekalipun dia Islam. Kalau dia macam tu masa hidup di atas dunia, di hari akhirat esok Allah bagi sabat itu, Allah bagi keteguhan itu. Ketika mai malaikat Munkar dan Nakir tanya dia, Allah bagi dekat dia sabat, Allah bagi dekat dia keteguhan. Dia boleh jawab semua benda yang ditanya oleh Munkar dan Nakir kepada dia. Inilah maksud ayat Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Itu kata Jarir di dalam riwayat dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin minas sama. Berseru satu suara dari langit. Bila buka syarah hadis ni, dia kata siapa punya suara? Yang kata wa yunadi munadin minas sama, dan berseru satu suara dari langit. Siapa punya suara? Dalam syarah hadis kata itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada malaikat, an qad sadaqa abdi. Tuhan kata dekat Munkar dan Nakir,
ini hamba aku, dia benar. Tuan-tuan, nampak senang. 3-4 soalan saja. Kita sudah boleh okey di dalam kubur. Tapi nak boleh lepas menjawab soalan itu, tidak semudah yang kita sangka. Boleh tak boleh, bergantung Allah ni. Bergantung masa hidup Allah ni kita macam mana. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana hafazan kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana ingatan kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana mengaji tinggi kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana itu semua. Tetapi kerana kita jadi orang Islam, kita beriman kepada Allah dan kita mempertahankan Islam kita. Diterjemahkan dalam tingkah laku kita. Allah Subhanahu wa taala bagi mudah kepada kita untuk jawab soalan-soalan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bunyi suara daripada langit. Dia kata, sesungguhnya hamba aku ini benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Suara tu kata dekat malaikat, engkau bentangkan, permaidani kapet daripada syurga. Tuan-tuan, kita duduk pergi kubur. Berapa kali dah sampai kita umur kita malam ni, berapa kali dah kita pergi kubur, tengok pengkebumian. Kita tengok mak kita, kita tengok ayah kita, kita tengok adik-beradik kita, kita tengok kawan kita, kita tengok jiran kita dikebumikan di kubur. Pernahkah kita tahu benda hadut jadi dalam kubur? Hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Abu Daud. Dalam kubur ini cukup dahsyat. Satu benda yang semua orang akan lalui. Tak kira dia seorang pemerintah kepada kerajaan Saudi, tidak kira dia Presiden Amerika, tidak kira dia keturunan raja-raja, tidak kira di atas dunia dia 30 tahun jadi menteri, tidak kira di atas dunia dia 1 bilioner, 1 milioner, 1 korporat, 1 orang meniaga yang kaya raya, semua orang akan lalu keadaan ini. Ada orang lulus, ada orang sangkut. Ada orang selamat, ada orang kena dia di dalam kubur ini. Allah Subhanahu wa taala kata, fa'afrishuhu minal jannah. Kata dekat malaikat, bentangkan red carpet. Kapet merah kepada dia, yang kapet itu daripada syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Allah kata dekat malaikat muka nakir, buka pintu-pintu syurga, bagi dia dapat dah bau-bauan daripada syurga. Wa albisuhu minal jannah, pi ambil pakaian dalam syurga, bagi pakai kat dia lah ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Serentak dengan itu, tiba-tiba kubur dia dipenuhi dengan bau-bauan yang wangi daripada syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuftahu lahu fiha madda basarih. Maka kubur dia pun diluahkan seluah mata memandang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untung kita dan selamat kita. Kalau malam ni kita dengar, kita percaya dan kita berubah jadi orang baik, kita untung dan kita berjaya. Malam kita dan habislah masa depan kita. Kalau malam ini kita dengar hadis ni, kita percaya tak percaya, apatah lagi kita langsung tak percaya, susah menanti kita di depan sana nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu sambung panjang lagi. Dia kata, kalau sekiranya yang mati itu orang kafir, orang yang ingkar Allah, orang yang bantah Allah Subhanahu wa taala, bila ditanya dia siapa Tuhan kamu, dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia siapa Nabi kamu, dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia apa agama kamu, dia kata aku tak tahu. Walaupun masa dia hidup di atas dunia, dia pernah dengar tentang Islam, dia pernah tahu semua benda-benda ni, tapi dia tidak memilih Islam sebagai agama dia. Di dalam kubur, dia dah tak boleh jawab. Bila tanya dia kata la adri, aku tak tahu. Dia kata, fayunadi munadin minas sama, maka berseru suara dari langit. Dia kata, an kazab. Suara tu kata, hamba aku ini bohong. Dia kata,
Dia ni bohong. Bohong apa? Bohong bila dia kata la adri. Dia kata aku tak tahu. Aku tak tahu. Kata Allah Tuhan aku tak tahu. Aku tak tahu kata Nabi Muhammad Nabi aku tak tahu. Aku tak tahu kata Islam agama aku tak tahu. Dia kata tak tahu itu bohong. Tuhan kata itu bohong. Sedangkan masa di atas dunia dulu, Allah dah bagi peluang kepada dia untuk dengar tentang kebenaran. Seduduk atas dunia, dia dah dengar dah tentang Islam. Apatah lagi, dia dah pun jadi orang Islam. Cuma dia tak praktis. Dia dah jadi orang Islam dah. Bahkan nak keluar main orang azan di telinga dia. Kecil-kecil mak dia hantar masuk kindergarten Islam, hantar masuk taski, hantar masuk pasti, hantar masuk semua jinias aulad hak Islam. Dia dah melalui proses itu semua. Lepas SPM dia masuk universiti. Dia keluar universiti dengan flying colours, dengan cemerlang. Dia join satu corporate body. Dia earn gaji sampai 25,000, 50,000, 60,000 sebulan. Tiba-tiba dia tinggal semua hak dia pernah lalui ni. Azan yang orang bang di telinga dia masa hari lahir dia tak peduli. Yang dia duk masuk mengaji, orang duk ajak dia tentang Quran, dia tak peduli. Dia ambil satu cara hidup yang konon-kononnya bagi dia inilah cara hidup orang-orang hebat, orang-orang moden akhir zaman. Lalu akhirnya dia terjerumus di dalam maksiat yang sangat menyesakkan nafas dia. Bila sampai di dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala kata, ini orang bohong. Dia bohong, dia tidak pernah dengar tentang Islam. Dia bohong, tidak pernah dengar nama Allah. Dia bohong, kata dia tak pernah dengar tentang Nabi Muhammad. Dia bohong tentang benda ni semua. Fa'afrishuhu minan nar. Tuhan kata, bentangkan kapet daripada neraka. Wa albisuhu minan nar. Pakaikan kepada dia pakaian daripada api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min harriha. Start dah. Kubur dia dipenuhi kepanasan. Dah start dah. Daripada selesai ke bumi, selesai soal Munkar dan Nakir, kubur sudah tidak jadi tempat yang selesa bagi dia. Dah start dah. Kepanasan neraka itu. Wasamumiha. Dan kepanasan yang amat sangat. Sehingga kan panas ini umpama racun yang kena ke badan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudayyiqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Diperintahkan tanah kubur itu himpit dia, himpit sehingga sehingga berselisih tulang-tulang rusuk dia. Demikian dikenakan kepada orang-orang yang masa hidup atas dunia. Dia buat main-main dengan agama dia. Dia tak ambil serius dengan agama dia. Dia nak yang senang-senang saja dalam agama dia. Ini kesudahan dia. Kata hadis itu lagi, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yuqayyidu lahu a'ma abkam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ni orang yang mati dalam keadaan derhaka Allah ini, Allah jadikan dia a'ma abkam. Mata tengok tak nampak, telinga tak dengar apa-apa. Ma'ahu mirzabatun min hadid. Bersama dengan jasad dia, mayat dia di dalam kubur itu, Allah letak satu mirzabah. Apa? Hammer, martun. Letak satu martun bersama dengan mayat dia. Yang martun itu dibuat daripada besi. Lau dhuriba biha jabal lasara turaba. Yang martun itu kalau sekiranya ambil rembah bukit berderai jadi debu. Martun ni fa yadribuhu biha darbah, maka martun ini akan diguna untuk pukul mayat ini di dalam kubur. Yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib illa thaqalain. Tiap-tiap kali dia kena rembah dengan martun tu, berderai dia jadi debu. Menjerit dia, jeritan dia ni didengar oleh seluruh pelosok alam daripada timur ke barat, illa thaqalain, melainkan jin dan manusia. Allah hijab, tak dengar bunyi dalam kubur. Manusia tak dengar kerana dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qal, kata Nabi SAW, summa tu'adu fihi ruh. Selepas dah kena rembah dengan martun tu, berderai jadi debu, keriau, sakit, sampai satu alam ini dengar, Allah kembalikan dia menjadi manusia, Allah kembalikan roh masuk balik dalam badan dia, dan dipukul lagi, dan dipukul lagi, dan dipukul lagi, sehinggalah hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam ni hadis kita dengar, tuan-tuan. Adakah kita rasa Allah Subhanahu wa taala dia cipta kita, dia hantar Nabi mai bawa Islam mai dekat kita? Adakah Allah main-main dalam hal ini? Tanya. Allah cipta kita, dia hantar malaikat, dia hantar Nabi, Nabi terima wahyu melalui malaikat. Adakah Allah main-main dalam hal ini? Adakah soal beragama ini soal main-main? Suka-suka kita. Kita nak ambil, kita ambil. Kita tak mau ambil, kita tak ambil. Adakah soal agama ni pilihan kita? Kalau kita rasa macam kita nak follow agama, kita boleh follow. Kalau kita rasa macam kita tak mau, kita boleh unfriend agama kita. Adakah kita rasa macam tu? Adakah Allah suruh kita taat semua perintah dia ni main-main? Tuhan main-main. Tuhan suruh, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Adakah kita ingat macam tu? Sehinggakan kita ambil mudah dengan soal agama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita, kok mana cerita pun, kita dah ada atas dunia ni. Tak boleh ghostan, tak boleh nak cup, tak boleh. Dah ada dah. Kita tak minta lahir di dunia ini, tapi Allah takdirkan kita lahir. Kita dengar pula ayat Quran ni, dia ada basyiran, dia ada naziran. Quran dan hadis Nabi ni dia ada dua. Dia ada benda-benda seronok, kita dengar cerita pasal syurga, cerita Allah Maha Pengampun, cerita Allah sayang kita, ada. Tapi kita jangan duk pergi lorong tu saja. Kita kena tengok naziran. Kita kena tengok ayat-ayat ancaman yang menceritakan tentang apa yang akan kena kita kalau kita derhaka Allah. Kita kena dengar hadis Nabi yang menceritakan tentang azab yang cukup dahsyat duk tunggu di dalam kubur. Baru kita balance. Kita tak boleh ambil satu pattern saja. Duk ambil kata kita nak cakap agama dekat orang ni, mau cerita benda cantik-cantik, benda seronok-seronok aja. Jangan. Kerana Nabi dihantar mai basyiran wa nadhira. Nabi mai, dia bawa cerita-cerita gembira dan dia bawa berita-berita ancaman. Ada hari kuliah kita cerita pasal syurga dan nikmat di dalam dia. Ada hari kuliah akan mai cerita tentang azab yang disediakan daripada kubur sampai dalam neraka. Kita kena dengar semua, kita tidak boleh ambil satu dan tinggal yang satu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kok mana pun kita ada dah atas dunia ni. Tuhan kata apa dalam surah Al-A'raf ayat 34? Tuhan kata walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut dalam ayat tu bagi setiap umat ada ajal dia. Ajal maksud dia tempoh. Semua benda atas dunia ni ada expiry date. Bukan roti gardenia saja. Manusia pun ada expiry date dia. Kita akan expired satu hari. Expiry date kita ialah hari mati kita. Pastikan ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita balik menghadap dia, kita dalam keadaan ready untuk nak jumpa dia. Tuan-tuan, mati ni macam-macam. Ada orang mati kerana kena kanser. Mati. Kanser dengan 1000 macam jenis dia. Tak pernah kita dengar. Kata Allah, sahabat kita kena kanser. Kanser apa? Kanser limfoma. Tak tahu apa. Oh, dia ni pun kena kanser. Kanser apa? Kanser prostat. Oh, dia ni kena kanser. Kanser apa? Kanser thyroid. Oh, dia ni kena kanser apa? Dia ni kena blood cancer. Kanser darah. Leukemia. Darah dia habis. Masuk habis. Dia ni kena apa? Dia ni kena lung cancer. Kanser paru-paru. Itu kanser saja.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak dia sembuh, dia baik, dia akan sembuh. Dia akan baik. Kok mana pun kanser adalah salah satu punca kematian. Ada orang mati kerana sakit yang macam-macam, kena sakit jantung. Mati. Heart disease dia panggil. Sakit jantung ni dengan macam-macam jenis. Ada orang mati kena high blood, hypertension. Dua elok-elok darah tembak naik, pum, kata putih orang sana, putih orang sini, jadi blood clot. Allahu Akbar. Ada orang mati kena kidney failure. Buah pinggang dia failure, tak berfungsi. Ada orang mati kena stroke. Ada orang mati kena dengue. Ada orang mati kena COVID. Macam-macam asbab kematian manusia. Yang pentingnya apa dia? Manusia idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal dia, bila mai masa dia, dia tak akan ghostan, dia tak akan lewat walau 1 second, dia tak akan awai walaupun 1 second. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang Allah bagi dekat dia dalam hidup tak ada sakit. Kanser tak ada, darah tinggi, kencing manis tak ada, dia ni okey. Mati aksiden. Mati juga. Bawa kereta elok. Tak pernah dia jijak pedal dia lebih daripada 110. Trailer main bantai kot belakang. Mati. Nak cerita kata mati ini satu benda yang hakikat. Ada orang mati naik motor. Duk naik motor ni 60 tahun naik motor. Duk lalu kot darat kot depan ini dah berpuluh tahun dah daripada tak ada lesen. Sampai lesen mati tak renew. Duk naik kot ni tak ada apa. Umur 65. Tiba-tiba tak ada siapa langgar dia. Dah apa benda tak tahu, terbabas jatuh parit mati. Sampai masa ada manusia mati, dia kata aku kereta aku tak mau beli, aku tak mau bawa, aku nak pergi mana-mana, aku telefon Grab main ambil, nak pergi jauh aku naik Bahar Express. Mati aksiden Bahar Express. Ini kematian tuan-tuan yang kita duk tengok hari-hari. Ada orang mati, dia kata aku jenis jalan raya ni, aku memang aku tak percaya jalan raya ni. Kereta, motor, Bahar Express apa pun aku tak mau. Aku mana pun naik train. Train derail. Kereta api derail. Tergelincang daripada rel, tertomeh masuk di dalam tasik merah, terguling masuk dalam tu, mati. Ada orang mati kapal terbang, plane yang dia naik crash. Bukan nak pergi jauh pun, bukan nak pergi Istanbul, bukan nak pergi lapangan Heathrow, United Kingdom, no. Cuma naik daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur je. Nak pergi tengok anak duduk Kuala Lumpur. Tapi anak kata, ayah itu salah duduk naik kapal terbang. Naik kapal terbang yang sepatutnya turun di Kuala Lumpur. Dia buat lajak pergi jatuh di Johor. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam benda. Duk elok-elok tak ada. Anak-anak kata, ayah jomlah kita pergi bercuti di Phuket. Kita pergi bercuti di Krabi. Jom kita pergi jauh sikit apa semua. Kata jom lah ayah ni kita pakar-pakar nak pergi ramai jom. Tak pernah pergi snorkeling. Tak pernah snorkeling, drowning, lemah dah dengan duk pakai life jacket dengan apa tak terkalih kaki naik atas kepala turun bawah, duk kuang-kuit nak bangun, tak mati lemah. Tuan-tuan, kematian ni dia boleh mai kepada siapa saja dalam apa keadaan sekalipun. Kematian boleh mai. Tak ada dia mana pun tak mau pergi, duduk di rumah apa semua, kenderaan tak mau naik, mana pun tak mau pergi, berkelah apa ajak pergi makan, semua tak mau. Pencuri mai pecah masuk rumah, tetap mati dalam rumah. Kematian ni dia ada banyak sebab yang boleh menyebabkan kematian. Kena bunuh, kena tikam, kena tetak, kena katuk, kena langgak, mati. Dan tengok seminggu dua ni, Allahu Akbar. Laki bunuh bini, buh dalam tong biru. Laki cemburu, marah kat bini pasal piduk bagi tepak mati. Tuan-tuan, kematian ni kadang-kadang dia ada kut tepi kita. Kita tak tahu macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu siapa mati dulu. Tak tahu tuan-tuan. Kita ayah, kita mak, kita ada anak-anak, kita nanti jalan dulu. Dah, anak jalan dulu. Tak tahu. Siapa punya turn nak mai dulu, tak tahu. Semua ni rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuma kita kena prepare. Nak mati bila, nak mati macam mana, itu Allah punya kerja. Kita prepare. Kita jaga apa yang patut kita jaga. Mati bila pun kita dalam keadaan ready untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin bahawa soal dosa pahala itu benar. Kita kena yakin kita buat baik itu pahala. Kita kena yakin satu kebaikan kita buat, 10 Tuhan bagi. Kita kena yakin kita buat benda salah itu dosa. Kita kena yakin. Kita kena yakin kubur kita duk pergi tengok, duk tanam adik-beradik kita, kawan kita tu, di bawah tu cerita macam-macam. Dia ada satu alam yang dipanggil barzakh. Barzakh ni maksudnya apa tuan? Dinding. Itu maksud barzakh. Dinding. Dia mendindingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kubur itu awwalu manazilil akhirah. Nabi kata itu adalah rumah yang pertama untuk alam akhirat. Kita masuk aja dalam tu, terputih kita dengan dunia. Terputih. Tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa lagi. Jaga, kita kena yakin bahawa ada mukar dan nakir nak tanya kita di dalam tu. Kita kena yakin bahawa itu benar. Kita kena yakin bahawa kubur boleh jadi tempat nikmat dan boleh jadi tempat azab. Kita kena yakin benda ni. Kerana itu benar. Kita kena yakin kata last kali di sana esok ada syurga, ada neraka. Kita kena yakin tentang benda ni. Kalau kita ada keyakinan tentang benda ni, insya-Allah kita jadi orang baik. Kita tak berani buat benda salah. Kita tak berani buat benda dosa. Kita tak berani makan rasuah. Kita tak berani tipu orang. Kita tak berani buat khianat kat siapa-siapa. Pasal apa? Pasal kita tahu semua benda Allah habaq dalam Quran, dalam hadis ini tidak lain melainkan benar belaka. Tuan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan asalah wa ma asaluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih hatta yarda anhu man hawluh, atau kama qala. Hadis itu hadis dengan isnad yang jayyid. Baik. Kata Abi Ainabah Al-Khawla'i, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu orang manusia kalau Allah sayang dia. Pasal apa Allah sayang dia? Pasal dia masa hidup atas dunia, dia duk cari jalan macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik. Dia duk cari jalan. Hari-hari fikir nak buat baik, hari-hari fikir nak lari daripada dosa, hari-hari fikir nak istighfar, nak taubat minta ampun kepada Allah. Dia macam ni punya orang. Kalau dia orang yang macam ni, Allah sayang dia. Dan apabila Allah sayang dia, Allah akan bagi dekat dia asalah. Ain sin lam ta marbut. Allah akan bagi dekat dia asalah. Apa dia asalah ni? Sahabat tanya, wa ma asaluh ya Rasulullah? Qal, Nabi kata, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih. Tuhan sayang dia sebelum dia mati. Ke mana pun Tuhan akan buka dekat dia satu kesempatan untuk dia buat amal saleh. Kalau Tuhan sayang. Syarat dia apa? Dia cari. Dia nak improve. Dia nak memperbaiki diri dia jadi orang yang baik. Allah sayang dekat dia. Allah akan buka dekat dia satu pintu. Dia ada kesempatan. Itu yang kata asalah tu. Kesempatan untuk buat bekai akhirat. Ada kesempatan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang hidup atas dunia ni tak dan. Kesempatan tu tak ada kat dia. Dia tak sempat. Sentiasa tak sempat. Nak main masjid tak dan, nak mengaji tak dan, nak pergi bagi sedekah derma tak dan, nak buat kebaikan tak dan. Apa benda yang dia dan? Dia tak dan semua. Pasal apa? Pasal masa itu kita yang manage. Time management. Masa ni kita yang manage. Tuan-tuan, orang kata pakai jam mai, jam murah sama aja. Satu orang pergi beli jam. Tuan-tuan pernah dengar jam nama Patek Philippe.
Kita ingat tuanku aja baru mahal. Patik baru mahal. Jam patik Philip. Patik Philip ni tuan-tuan pergi tengok di kedai jam ada jual. Takat-takat Komtar tak ada jual jam ni. Takat-takat Komtar tu ground floor tu ada kedai jam duk jual jam-jam mahal, Tech Heuer, Dunhill, Breitling. Tak ada jam ni, tak ada. Tuan-tuan kena pergi Star Hill tu, dekat Jalan Bukit Bintang tu. Kena naik kedai dia pun kita pergi relin tengok guard main jeger lah. Dia tengok muka ni tak boleh beli ni, dia jeger. Tengok cari nama yang nama Patik ni. Patik ni tengok paling murah 85,000 tuan-tuan. Kalau pakai ketayat terjatuh. Terkejut. 85,000 jam apa? Jam 85,000 dengan jam yang pergi beli di Pasar Malam Batu Feringgi. RM25. 85,000 dengan RM25 tak ada beza kepada orang yang memakai dia. Orang yang memakai tu kalau dia pakai jam RM25, tapi dia satu orang yang very punctual, dia menepati masa, dia lebih bernilai daripada kawan yang pakai jam harga RM85,000 tapi time tak dia pakai. Jam mahal, janji pukul 8, pukul 10 baru main. Buat apa? Jam RM25, janji pukul 8, 7.50 sampai. Ini kita mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesempatan ini, time ni kita yang manage. Kalau kita bagi priority untuk akhirat kita, kita ada time. Tapi kalau kita selalu secondary kan, nombor dua kan, nombor akhir kan, hal akhirat, sampai bila pun kita tidak akan ada time. Sedang-sedang sakit, sedang-sedang nak mati dah. Tak ada. Maka hadis yang kita baca ni, kata Abi Inabah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalau kita gelut nak perbetul diri ikut agama, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia bagi kesempatan dekat kita. Kita sempat untuk atok masa kalut kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa dia? Kata Nabi, hatta yarda anhu man hawluh. Sehingga kan hari mati dia, orang haduk ada keliling kelalang dia ni semua redha dengan dia. Redha. Sebut kata dia mati, orang rasa kehilangan. Sebut kata dia mati, orang rasa satu kerugian. Bila sebut kata dia mati, orang rasa macam tak ada orang macam dia ni selepas daripada ni. Orang rasa harga diri dia tu. Benda ni semua nanti mai anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita takut dengan apa yang kita dengar, kita takut dengan cerita azab kubur, kita takut dengan ngerinya suasana dalam kubur, amalkanlah benda yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata daripada hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah. Dengar baik-baik. Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW kata, siapa yang baca tabarakalladzi biyadihil mulk, surah apa? Surah Al-Mulk. Bila dia baca? Kulla lailah, every night. Every night. Kok mana pun nak tidur, pam, lah mudah aja tuan-tuan. Dalam kita punya smartphone pun ada Quran, buka tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca sampai 30 ayat tu. Siapa yang baca ayat ni, 30 ayat ni tiap-tiap malam sebelum tidur, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min azabil qabri. Allah akan lindung dia daripada kena azab kubur. Tuan-tuan, percaya tak apa yang Nabi kata? Kalau percaya jangan tinggal. Kalau percaya jangan tinggal. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Sahabat Nabi kata apa? Kami zaman Nabi dulu, kami yang hidup zaman Nabi dulu, surah Al-Mulk ini, tabarakallazi biyadihil mulk, bagi kami ini surah kami panggil surah Al-Mani'ah, surah pelindung, kerana dia melindungi kita daripada azab kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penutup kepada mukadimah. Mukadimah baru tak habis. Penutup kepada mukadimah ni apa dia? 33 hari lagi Ramadan mai, insya-Allah. Allah bagi, kalau Allah kesian kita, dia sayang kita, dia bagi kita dapat Ramadan kali ni. Pasal lepas-lepas ni kita careless. Kita dan
pulun Ramadan ni seminggu aja. Dia main minggu kedua lain. Dia main minggu ketiga sama. Ramadan dengan bulan lain dah jadi sama. Dia main minggu keempat, kalau nak raya. Tuan-tuan, kalau Allah sayang kita dan kita betul-betul nak benda ni, Tuhan tahu dia bagi kat kita. Dia bagi apa kat kita, tuan-tuan? Dia bagi umur kita dan masuk Ramadan nak main ni. Ramai tuan-tuan, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang pada sangka dia nak melalui Ramadan ni. Tak ada. Pada sangka dia, hari tu ni bila masuk bulan Rejab, dia doa hantar mesej dekat orang dah. Minta ni supaya doakan banyak-banyak supaya Allah berkati bulan Rejab, bulan Syaban. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dia doa hantar ke orang merata. Bermakna dia yakin dia akan rasa Ramadan meninggal. Meninggal tuan-tuan. Dan kita pun 33 hari lagi nak pergi Ramadan. 33 hari ni macam-macam boleh jadi. Minta Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan. Bagi kesempatan kat kita. Kita nak rasa Ramadan tahun ni. Dan pada Ramadan kali ini, kita nak pulun betul-betul. Cukup-cukup dah duk bohong-bohong sebelum ni. Bohong aja. Kata nak pulun. Seminggu aja kita pulun. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Habis. Relai Ramadan kita. Kali ni nak sungguh-sungguh minta Allah Subhanahu wa taala bagi kuat dekat kita. Kita kali ni nak all out Ramadan ni. Pasal kita tak tahu kita dapat lagi tak peluang untuk tahun-tahun yang akan datang. Gunakan Ramadan kali ini, satu, bersihkan diri kita daripada dosa. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang macam-macam yang kita dah buat ni. Minta ampun. Minta Allah buang dosa ni daripada kita. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bang siapa yang mendirikan Ramadan dia dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan keredaan Allah. Dia rindu Ramadan ni pasal apa? Pasal dia nak isi Ramadan ni dengan ibadah dia kepada Allah. Dia rindu Ramadan ni pasal apa? Pasal dia nak cari pahala sebanyak-banyaknya. Siapa yang bila Ramadan mai, dia isi Ramadan sungguh-sungguh macam tu. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Nabi kata apa? Allah janji, Allah padam dosa-dosa dia lepas-lepas. Allah padam. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Hadis first class. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr? Ma aqulu fiha ya Rasulullah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kama qal, hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Aisyah kata dekat Nabi. Aisyah, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, kalaulah saya ni tahu bila malam Lailatul Qadar. Kalaulah saya tahu Lailatul Qadar ni nak jatuh malam bila, apa patut saya buat pada malam itu? Kalau tahu. Nabi SAW kata, kalau tahu malam Lailatul Qadar bila, banyakkanlah doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau hang tahu Lailatul Qadar tu bila, isikan malam itu dengan minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau Tuhan yang Maha Mulia. Tuhibbul afwa, Engkau Tuhan yang suka bagi ampun kepada hamba-Mu. Fa'fu anni, ampunkan aku. Tuan-tuan, apa yang kita nak minta, tuan? Nombor satu, kita nak minta ampun dosa. Hak tu nak jadi penyakit kat kita. Kalau kita ditakdirkan Allah ada rezeki sampai Mekah, pertama kita kena ucap doa apabila nampak Kaabah. Ni daripada sini pi ni. Pi daripada sini ni sampai turun di Jeddah ni, tak tahulah berdebak hati ni.
nak masuk ke Mekah, nak masuk ke kompleks Masjidil Haram, nak tengok Kaabah, nak tengok Baitullah ni. Berjalan sampai mata nampak aja satu juzuk daripada Kaabah, nampak kelambu hitam tu. Imam Nawawi kata apa? Doa pertama kita kena sebut, Allahumma ghafirli, ampun aku. Itu doa paling besar, paling utama. Kerana dosa kita sangkut tak boleh masuk neraka, tidak boleh masuk syurga. Kerana dosa kita sangkut, sejak daripada dalam kubur lagi kita dah sangkut, apatah lagi sampai di mahsyar. Sampai kerana dosa dia menghalang kita daripada dapat segala-gala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Doa paling besar apa dia? Minta ampun. Pasal apa? Orang lain tak tahu, kita tahu diri kita. Kita ni tahu siapa diri kita. Kita ni abdun khata', kita ni muznib, kita ni hamba yang cukup banyak buat silap, kita hamba yang berdosa. Kita tahu. Mungkin bini kita tak tahu, mungkin laki kita tak tahu, mungkin anak-anak kita tak tahu, mungkin kawan-kawan kita tak tahu, mungkin adik-beradik jiran tetangga kita tak tahu, tapi kita tahu kita siapa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita sekali lagi peluang untuk jumpa Ramadan pada tahun ini. Dan ingat tuan-tuan, satu saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, kali ini puasa betul-betul. Puasa betul-betul ini maksud bukan puasa yang yuk. Puasa betul-betul ini maksudnya puasa jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga semua anggota. Bukan puasa semata-mata tak makan tak minum. Puasa yang ada kualiti. Satu. Yang kedua, Quran. Khatam dalam Ramadan ni sekali khatam. Korang-korang sekali khatam. Tiga. Jangan miss walaupun satu malam. Qiyam. Bangkit tahajud. Bangkit, nak makan sahur, tahajud 2 rakaat. Jangan miss. Yang keempat, jangan tak bangkit sahur. Jangan tak bangkit sahur. Jangan duk ingat kita kuat, kita tak syok pun kita boleh puasa. Jangan. Kerana pada sahur itu Nabi kata apa? Ada barakah. Ada barakah. Jangan tak bangkit sahur. Dan yang kelima, jangan sekali-kali kita sia-siakan Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat pada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 130. Bawah sekali dia kata masalah tafsir ayat 92 surah Ali Imran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya tidak mencapai oleh sekalian kamu akan hakikat kebaktian, ataupun tidak mencapai sekalian kamu akan syurga, dan tidak mencapai sekalian kamu akan takwa yang sebenar, dan tidak mencapai sekalian kamu akan kemurahan Tuhan kamu, yakni rahmat Tuhan kamu dan keredaan Tuhan kamu dan syurga Tuhan kamu, sehinggalah kamu sanggup membelanjakan barang yang kamu sayang akan dia daripada harta-harta kamu. Ni ayat. Okey, Allah sebut dalam ayat ni. Okey. Kita duk baca hadis tengok. Kita bagi walaupun sebelah kurma, adalah hadis katakan. Kalau kita sanggup bagi sedekah walau bisyiqqi tamrah, Nabi kata. Kurma tu bukan bagi sebiji. Koyak sebelah bagi. Cukup, Nabi kata, boleh menghalang kamu daripada api neraka. Nampak cantik dah. Lepas tu dia mai ayat Quran yang kita baca malam ni, ayat ni dia pi lebih deep. Dia pi lebih dalam lagi. Dia kata lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hang tak akan dapat mencapai hakikat kebaikan yang sebenar sehinggalah apa hang paling sayang hang sanggup bagi ke orang. Yang tu baru sampai hakikat kebaikan yang sebenar yang kita buat. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dengar ayat ni nampak dia main ketat. Dia main susah.
Yang tadi duk baca hadis kata sebelah kurma pun dah cantik, kita duk ingat okey dah. Tonton dia mai kata apa pula? Dia kata no, benda hang paling sayang hang bagi baru hang sampai tahap yang ultimate. Orang putih kata sampai tahap yang maksimum dalam erti kata buat kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah bersalah-salah ulama pada menafkahkan, yakni membelanjakan apa-apa itu. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka memberi yang dimaksudkan di situ ialah memberi zakat fardu. Ibnu Abbas, satu ulama tafsir, dia ayat lan tanalul birra tu dia mentafsirkan kata zakat. Zakat ni maksudnya benda fardu, benda wajib. Satu orang yang ada harta dan harta tu sudah cukup nisab dan harta tu sudah haul 1 tahun, tiba-tiba dia duk i'ah nak keluar zakat. Tuan-tuan, ada orang macam ni tuan-tuan? Ada banyak. Apatah lagi main zaman ni, zaman lah, zaman orang susah. Woi tuan-tuan, lah ni orang susah banyak. Tuan-tuan, pilot kapal terbang boleh pergi jual burger, tuan-tuan nak kata apa? Pilot dia bawa kapal terbang. Nak bawa kapal terbang, pakai terbang tak boleh terbang lah ni. Lepas ni diberi pilih sama ada kena buang kerja ataupun nampak tak ada gaji lah. Tunggulah sampai keadaan pulih esok, kita tengok macam mana balik. So dalam tempoh masa ni macam mana cerita nak buat apa? Di rumah ada bini, ada anak, ada apa, ibu bapa di kampung duk tunggu, dia duk bagi tiap-tiap bulan. Semua sangkut. Semua sangkut. Dia kata pilot lah, tak pergi tepi sat, pergi buka stall burger, jual burger. Nak cantik lagi apa? Dia duk buat burger tu, dia pakai baju pilot. Habis. Lepas tengok-tengok, pocik. Dia kata, pocik. Dia tanya, brother, baju siapa ni? Dia kata, baju saya. Brother pilot lah. Buat tangan tu ya, tak mau cakap banyak. Susah tuan-tuan. Kaki tangan kerajaan tak rasa benda ni. Tak rasa. Cukup berapa hari bulan gaji masuk, cucuk tengok cantik, senyum, balik tengok orang buat gini. Ni, hak EPF tak ada, hak duk kerja sendiri, hak duk apa ni. Ini semua suffered, menderita merana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak minta pinjam dekat orang pun sampai tak tahu nak minta kat siapa dah. Dia ada list orang yang ada potensi boleh bagi pinjam, semua dia dah minta dah. Lagi benda ni duk drag, masalah Covid ni lagi duk drag, lagi duk tarik pi, lagi tak tahu sampai bila lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mai keadaan macam ni, pam kata umur dia cukup untuk dapat EPF. Dapat duit EPF dah mula. Takkan nak kena zakat. Dia duk baca tu, dia nak hidup lagi berapa lama dia dengan duit ni. Dia duk bertagak-tagak lah dengan zakat. Nak keluar tak keluar. Dia jadi macam tu. Dalam keadaan macam ni, berapa ramai orang dah mula bertolak ansur dengan duit interest. Dulu masa zaman duit duk ada banyak apa semua, dia dengan interest ni tak boleh dengar. Yang ni haram, jangan duk sentuh. Jangan duk apa, kita tak boleh sebarang penggunaan ke atas duit interest ni haram. Itu. Bila mai zaman susah macam ni, duit interest bukan banyak mana pun, RM250 ya. Tapi RM250 tu pun dia duk fikir. Dia pergi cari satu ustaz, dia kata, ustaz, macam duit interest ni, macam okey saya tahulah macam kira tak boleh makan lah ustaz, dia kata betul. Macam kalau you nak cari jalan bagi boleh pakai. Dia kata macam kalau saya bagi dekat anak saya apa semua tak apa lah. Dia mula dah. Ini dia panggil apa? Dia panggil strategi mencilok. Dia nak mencilok dah. Dia benda-benda dulu dia kata tak boleh, dia dah mula duk kendok, dia mula nak cari jalan nak bagi boleh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Yang dimaksudkan dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Satu orang tidak dianggap mendapat hakikat kebaikan sehinggalah dia sanggup keluar. Keluar tu keluar apa? Keluar zakat. Kalau dia tak sanggup keluar zakat, dia bukan orang baik. Itu kata Ibnu Abbas. Maka jadilah makna ayat itu tidak mencapai sekalian kamu akan sebenar-benar taat sehinggalah mengeluar sekalian kamu akan zakat daripada harta sekalian kamu. Sampailah satu peringkat, dia bila sampai haul, cukup haul,
kena keluar zakat, dia tak ada rasa apa, dia kena keluar. Ini bukan hak dia. Kedua ada kat dia pun bukan hak dia. Dia sampai lagu tu. Dia ambil buah tepi. Dan kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kehendaki dengan nafkah di sini ialah sekalian sedekah. Ibnu Umar tak sependapat dengan Ibnu Abbas. Dua-dua ni sahabat hebat Nabi. Tapi dia ada pendapat lain. Dia kata, no, itu bukan maksud zakat. Dia kata, itu sedekah. Kalau orang rasa berat hati nak bagi sedekah, dia belum mencapai kebaikan sebenar dalam diri dia. Dan kata Al-Hasan, iaitu tiap-tiap suatu yang dinafkahkan oleh orang yang Islam daripada hartanya, tak kira. Dia bagi tak kira, dia janji duit keluar aja, itu kebaikan. Dia satu orang yang generous. Orang putih kata generous. Dia ada sifat generosity. Dia kira bagi duit ke orang ni, dia tak rasa berat dalam diri dia. Dia mudah. Tengok dia rasa kesian sikit, dia lepas. RM10, RM20, RM50, RM100. Dia orang yang macam ni. Dia satu orang yang generous. Orang yang macam ni adalah orang yang mendapat kebaikan yang sebenar. Kerana menuntut keredaan Tuhan dan menuntut pahala daripada Tuhan. Sehinggalah sebiji kurma sekalipun dia bagi. Kalau dia sanggup bagi, tak kira apa, dia melakukan kebaikan yang besar. Maka iaitu masuk ya di bawah firman Allah yang dibacakan tadi. Tiada mencapai sekalian kamu akan hakikat taat itu, sehinggalah dia sanggup nafkah barang yang dia sayang akan dia. Baik, masalah tafsir ayat 245 surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ni pula ayat lain. Siapakah orang yang mau mengutangi, dia kata, siapa yang sanggup bagi pinjam duit kepada Allah, itu maksud dia, akan sebagai pinjaman yang baik, nescaya digandakan baginya dengan ganda yang banyak. Bagi Allah hutang duit dia, apa maksud dia? Bukan maksud Allah berhutang duit dia, tapi dia sanggup belanja atas nama Allah, seolah-olah macam Allah berhutang dengan dia, esok akhirat Allah bayar balik. Seolah-olah. Bukan maksudnya Allah berhutang duit dia, tapi Allah guna dalam ayat tu, dia kata man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Dia guna ayat tu kata Allah hutang duit dia. No. Maksudnya apa? Dia boleh keluar duit untuk belanja pada jalan Allah, seolah-olah macam Allah hutang dia. Akhirat esok Allah bayar balik dekat dia. Yakni siapa orang yang mempersembahkan bagi dirinya kepada Allah akan barang yang diharapkan dapat pahala daripada sisinya, maka dia telah buat satu kebaikan. Maka Tuhan balas kepada dia berganda-ganda akan barang yang ia persembahkan dia. Dan telah bersalah-salah ulama pada makna memberi pinjam ataupun memberi utang itu. Kata qil ialah nafkahkan harta pada sabilillah. Bila dia belanja harta daripada sabilillah, sama macam dia bagi hutang kepada Allah, esok Allah akan bayar balik kat dia. Dan kata qil ialah sedekah wajib. Siapa yang keluar zakat, seolah-olah dia bagi, Allah pinjam duit dia, esok Allah bayar balik dekat dia di hari akhirat. Dan kata qil itu sedekah sunat. Dia tengok orang susah, dia bagi. Seolah-olah dia bagi, Allah pinjam duit dia, esok Allah bayar balik berganda-ganda dekat dia. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala namakan itu sebagai utang di dalam ayat dia tadi. Dan utang itu ada ia melainkan derma. Bukan maksud utang, tapi maksud belanja harta pada jalan Allah. Baik, masalah. Hak ni hak kita gezek bulan lepas. Dia kata Abu Talhah ni siapa? Abu Talhah ni seorang yang kaya harta di negeri Madinah. Tuan-tuan, Abu Talhah. Sebelum kita baca, kita cerita dulu. Nama dia Zaid bin Sahal bin Al-Aswad, tapi terkenal dengan nama Abu Talhah. Siapa dia ni? Dia orang kaya di Madinah. Kaya apa? Dia terkenal saudagar kurma. Dia ada kebun kurma yang paling besar di Madinah, Abu Talhah ni. Dia ni apa? Dia mempunyai aset dia, kebun yang dipanggil Bayruha. Bayruha ni sekali kita nak, ayat yang kita baca tadi berkisar tentang kebun yang nama dia Bayruha. Baik, dia ni bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, dia orang Madinah. Dia asal daripada suku Khazraj yang kemudian dia dipanggil Ansar. Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, ramai orang Madinah masuk Islam. Dia tak masuk.
Ni Abu Talha ni. Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, orang pakat pergi sambut tu di pintu sempadan Madinah tu. Termasuk dalam yang pergi sambut ni ialah kepala Yahudi. Kepala Yahudi pun pergi pakat tunggu nak tengok yang kata Muhammad ni. Dan lepas itu ramai masuk Islam, tetapi Abu Talha tak masuk Islam. Sehinggalah satu hari dia jatuh hati kepada Ummu Sulaim. Siapa pula Ummu Sulaim ni? Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik. Nama apa pula? Anas bin Malik. Mak Anas bin Malik ni Ummu Sulaim. Orang segak di Madinah. Orang segak. Bila Nabi sampai di Madinah, Ummu Sulaim masuk Islam. Laki dia, bapa kepada Anas bin Malik, nama dia Malik bin An-Nadhar, tak mau masuk Islam. Laki tak masuk Islam, dia masuk Islam juga. Pasal masa tu belum main lagi ayat perintah suruh bercerai laki bini kalau tak masuk Islam. Dia masuk Islam, Ummu Sulaim ni, laki dia tak mau masuk Islam. Tak mau sudah pergi. Dia masuk Islam, dia ikut Nabi SAW. Laki dia yang juga bapa kepada Anas bin Malik ni, mati pun tak masuk Islam. Sampai mati kafir. Bila laki dia mati, Ummu Sulaim ni, orang segak di Madinah ni, dia berjanji pada diri dia sendiri. Dia kata dia tak menikah dengan siapa dah, dia nak fokus bela anak dia. Dia ingat macam tu. Tak lama lepas tu, Abu Talha yang belum Islam ni jatuh hati dekat dia. Main nak meminang dia. Main nak ajak dia kahwin. Dia kata no. Saya dah berjanji pada diri saya tak mau kahwin dengan siapa pun dah. Saya nak jaga anak ni. Abu Talha ni tak boleh tidur malam, dia sudah syok dekat Ummu Sulaim ni. Dia duk ulang mai. Sampai akhirnya Ummu Sulaim ni kata dekat dia, hang nak kahwin dengan aku macam mana? Hang bukan Islam, aku orang Islam. Jadi kau mana cerita pun hang tak boleh kahwin dengan aku. Aku Islam, hang bukan Islam. Abu Talha yang tak boleh dah ni, dia dah syok dengan Ummu Sulaim ni. Dia kata okey, kalau begitu aku nak masuk Islam. Siapa boleh bimbing aku? Aku nak jadi orang Islam. Sampai macam tu. Tu orang kata cinta apa? Cinta buta. Ummu Sulaim kata dekat dia, mana ada orang ni lah. Nabi Muhammad SAW pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa. Bila dia sampai duk langkah mai dekat Nabi tu, Nabi tengok Abu Talha yang belum Islam ni duk langkah mai ni. Nabi kata ada dekat sahabat ni, Nabi kata aku dapat nampak kesungguhan dia nak terima Islam. Nabi kata begitu. Mai sungguh, mai abang kata nak masuk Islam. Okey, tu cerita Abu Talha ni. Anak cerita tuan punya kebun Bayruha ni. Apabila dia masuk Islam saja, dia ni terus jadi orang hebat. Dia jadi tentera Nabi SAW. Dan dia pakar dalam naik kuda dan juga pakar dalam memanah. Perang-perang besar ni yang berlaku pada zaman Nabi SAW, perang Badar, perang Uhud, dia terlibat semua. Bahkan semasa berlaku perang Uhud, ketika Nabi jatuh dalam lubang tu, dia di antara orang yang pergi jadi benteng manusia, duk tahan dada dia daripada panah kena Nabi SAW. Tuan-tuan nampak tak? Daripada lambat masuk Islam, masuk tengok apa sudah jadi dekat dia jadi cukup hebat. Ni yang kata Abu Talha ni. Dan dia orang kaya. Kebun korma dia yang kata Bayruha ni tang mana tuan-tuan? Kalau kita pergi Madinah, daripada deretan Dar Taibah, Oberoi Hotel, apa ni, pergi sampai Movenpick apa semua tu, daripada situ nak pergi ke arah kiblat Masjid Nabawi, dataran marmar tu, semua kebun korma dia. Semua hak dia punya. Ada lebih kurang 140,000 batang pokok. Dia bukan derma 10 pokok. Dia bukan derma tekak-tekak 4-50 pokok. 140,000 batang pokok dia bagi lagu tu ya. Dia tak nak fikir. Kata dia nak jadi rugi di atas dunia. Ni yang kata Abu Talha ni. Macam tu orang dia. Turun ayat yang kita duk baca ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hang tidak dianggap
mendapat hakikat kebaikan, sehingga apa hang paling sayang, hang sanggup nafkah pada jalan Allah. Dia dengar ayat tu, dia kena karan. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ini semua wa innaha sadaqatun lillah. Dia kata, ni semua kebun kurma aku ni 14,000 pokok ni, 14,000 semua aku bagi sedekah kerana Allah. Ni yang kata Abu Talha orang hebat ni, sampai macam tu sekali. Hebatnya yang dikatakan Bayruha ni apa dia? Pasal tempat dia strategik. Tempat dia paling strategik. Dia duduk betul-betul di halaman Masjid Nabawi. Nak pergi masjid tu lintas kebun dia. Satu. Yang kedua, yang dikatakan kebun kurma Bayruha ni, ada telaga pula dalam tu. Dan telaga tu, telaga yang merupakan suplai air yang paling sedap di atas bumi Madinah. Sehingga Nabi SAW tiap-tiap hari Nabi akan masuk dalam kebun kurma tu, pergi minum air dia. Benda ni dicatatkan di dalam hadis Nabi SAW. Bila turun ayat tadi, Abu Talha pula ingat pula ni kebun kurma Nabi suka. Dalam tu pula ada telaga yang Nabi suka. Dia tak nak cakap banyak. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia terus kata, ya Rasulullah, wa innaha sadaqatun lillah. Aku sedekah semua ni kerana Allah. Nabi SAW mendengar macam tu, Nabi SAW kata apa? Zalika malun rabih. Nabi kata, oi, dia kata, Abu Talha, ini harta yang sangat menguntungkan. Ni kalau nak jual ni, anytime ready buyer dah ada. Ni hang nak bagi dengan nama Allah, hang nak bagi sedekah ni, biar betul. Itu maksud dia. Nabi kita biar betul ni. Nak bagi ni, nak sedekah kerana Allah. Nabi SAW kata, zalika malun rabih. Ini harta yang sangat menguntungkan. Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata apa? Dia kata, aku mengharapkan ini menjadi pahala dan simpanan aku di akhirat esok. Dia bulat hati, dia bagi. Nabi kata, lah macam ni lah Abu Talha. Balik pergi tengok adik-beradik hang, kalau ada yang susah ke apakah, hang bedak-bedak kebun kurma ni, bagi dekat mereka seorang sikit. Bagi dekat mereka seorang sikit. Okey. Dia kata, kalau itu yang Tuan kata, saya ikut saja. Yang penting bukan hak saya. Saya bagi dekat orang. Dalam sejarah Madinah dia tulis apa? Dia bagi kepada 70 orang adik-beradik dia, tiap-tiap seorang dia bagi 200 pokok. Jadi berapa jumlah? 70 orang, tiap-tiap seorang 200 pokok. 7 kali 2, 14. 14 jadi apa? 14,000. Bukan 140,000, 14,000. 14,000 pokok. Dia bagi lagu tu aja kepada semua adik-beradik dia. Ini yang dikatakan kebun kurma Bayruha, kepunyaan Abi Talha. Cuba kita baca cerita dia. Dia kata, Abu Talha seorang sahabat Nabi SAW yang kaya harta. Dan dia ni orang Madinah. Telah berkata seorang sahabat Nabi SAW lagi khadamnya, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni siapa dia? Anak tiri dia. Pasal Abu Talha kahwin dengan Ummu Sulaim mak Anas. Anas ni jadi anak tiri dia. Adalah seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Talha. Ialah seorang daripada kaum Ansar yang banyak harta. Dan adalah harta yang amat dia sayang ialah kebun kurma Bayruha. Letaknya kebun kurma itu di sebelah kiblat Masjid Nabawi di Madinah. Kalau kita pergi hari ini tuan-tuan, kita mai daripada arah masjid, daripada Hotel Dar Taibah, Malaysia banyak duduk belah ni. Kita duduk nak pergi masjid tu, duduk lintas dataran tu, atas bumbung masjid kita nampak kubah biru kecil-kecil, ada 5 biji kubah biru. Kita pergi rapat ke belah kiri, pintu masuk Masjid Nabawi, nama pintu King Fahad, Al-Malik Fahad punya pintu. Masuk kot tu. Daripada pintu masuk tu lebih kurang dalam 15 meter macam tu ya. Di situlah lokasi telaga yang kata telaga kesukaan Nabi SAW. Kerajaan Saudi dia buat bulat tiga circle atas lantai. Tapi dia tutup dengan kapet. Kalau kita pergi, kita selak kapet tu nampak dia ada 3 circle bulat tu. Sebagai tanda di situlah dulunya telaga
yang Nabi paling suka. Hari-hari Nabi pergi duk minum air dia. Kita duk lintas nak pergi tu, nak pergi Masjid Nabawi tu, kita mau ingat ini semua dulu kebun kurma Abu Talhah dulu. Yang dia sedekahkan, dia infakkan pada jalan Allah. Baik. Baik, dia kata, maka Nabi SAW selalu masuk ke dalam kebun kurma itu untuk minum air tawar yang sangat sedap di dalamnya. Dan kata riwayat At-Tirmizi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma nazalat hazihil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aw man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, qala Abu Talhah, dia kata. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah diturunkan Allah ayat lan tanalul birra tadi, dan dibacakan oleh Nabi SAW, kira-kira maknanya tidak mencapai sekalian kamu akan hakikat kebaktian itu sehinggalah kamu sanggup belanja sekalian harta yang kamu sayang kepada jalan Allah. Dan juga firman Allah dalam ayat lain, siapa yang sanggup memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka apabila turun firman yang demikian itu, Abu Talhah kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bahwasanya Allah sebut dalam Quran tidak mencapai kebaikan yang sebenar sehinggalah seorang sanggup nafkahkan harta yang dia paling sayang. Sesungguhnya ada pada aku kebun yang amat aku sayang, iaitu kebun Bayruha. Sesungguhnya aku jadikan ia wakaf kerana Allah. Tu cerita adalah hadis itu. Baik, masalah dia kata, Abu Talhah mewakafkan kebun itu kepada family kerabat dia. Kata Abu Talhah, telah hamba jadikan kebun hamba yang hamba sayang itu wakaf kerana Allah. Hamba harap pahalanya menjadi pertaruhan di sisi Allah. Harap aku mati esok, pahala domai kat aku. Maka diletakkan akan dia. Maka letakkanlah akan dia, ya Rasulullah, kepada siapa yang Tuhan mahu. Dia kata dekat Nabi, aku wakaf benda ni. Terpulang dekat Nabi lah, nak bagi dekat siapa-siapa pun. Dia kata kebun kurma ni. Hamba menurut sebagaimana perintah Tuhan hamba, perintah Nabi SAW. Apabila didengar oleh Nabi SAW yang demikian itu, sabda Nabi, bah, Nabi kata. Bah, maksud dia apa? Maksudnya syabas. Itulah harta yang laba dan menguntungkan. Oh, Nabi kata, hang bagi benda ni. Ni benda paling mahal. Benda aset yang paling berharga di atas bumi Madinah. Hang sanggup wakaf kerana Allah. Masya Allah. Aku fikirkan, baiklah engkau jadikan wakaf itu kepada kaum kerabat engkau. Sebaliknya Nabi kata kat dia, pergi bagi kat adik-beradik. Daripada wakaf dekat orang-orang yang tak tentu ni, bagi keutamaan kepada adik-beradik. Maka kata Abu Talhah, perbuatlah ya Rasulullah apa yang Tuhan hamba mau, membahagi-bahagikannya. Dia kata terpulang, saya nak bagi. Tuhan kata bagi kat siapa, saya ikut. Kalau kata bagi kat adik-beradik, bagi kat adik-beradik. Saya tak kisah, dia kata. Dan tersebut pada riwayat At-Tirmizi, kata dia, wa kana lahu haitun faqala ya Rasulullah haiti lillah. Adalah bagi Abu Talhah itu kebun yang berpagar. Katanya kebun dia tu 14,000 pokok tu ada pagar keliling, dia kata. Apabila didengar oleh dia akan firman Tuhan ayat tadi ini, maka dia datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kebun yang paling hamba sayang ini, hamba wakaf kerana Allah. Tuan-tuan, yang tu kita baca cerita Abu Talhah, tuan-tuan. Pernah dengar cerita tentang Sidina Osman punya pemurah? Tu Abu Talhah. Sahabat Nabi ni dia duk lawan nak buat baik. Kita, orang buat baik kita duk jaki. Itu beza kita tak buat pun. Orang buat, kita jaki. Dah ni, tak ada ikhlas buat kerja macam ni. Hang buat apa? Tak buat. Tapi orang buat, hang jaki. Sahabat Nabi, orang hak buat, mereka doakan keberkatan harta dia, dan mereka pun nak buat sama. Itu beza. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman, cerita adalah hadis, cerita sewaktu perang Tabuk. Perang Tabuk ni jadi ketika negara tengah meleset. Ekonomi tengah teruk. Jadi perang Tabuk. Duit nak guna untuk belanja kelengkapan perang tak ada. Nabi buka kepada sahabat-sahabat, siapa nak infak untuk tujuan perang Tabuk?
Sayyidina Osman dengar-dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Terus bangun yang kata Sayyidina Osman ni. Faqama Osman faqala ya Rasulullah alayya mi'atu ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Osman terus bangkit, dia kata ya Rasulullah, saya bagi 100 ekor unta. Yang tiap-tiap ekor unta tu siap dengan pelana, siap dengan bekalan di atas dia. Saya bagi 100 ekor. Lepas itu Nabi SAW kata lagi, baik siapa lagi? Tak cukup lagi banyak tu, kita perlu lebih lagi. Siapa lagi orang lain yang boleh infak untuk tujuan perang Tabuk? Nabi ulang kedua, Osman bangkit lagi sekali. Dia kata, ya Rasulullah, saya tambah 200 lagi. Saya tambah lagi 200 ekor yang lengkap dengan pelana, lengkap dengan bekalan. Unta ni, tambah lagi 200 ekor unta. Tiap-tiap seekor unta tu siap semua dengan pelana, dengan nak bawa bekal untuk nak bawa pergi. Komplit, saya tambah 200 lagi. Nabi kata, Alhamdulillah. Baik, orang lain, siapa lagi? Yang bangkit Osman lagi sekali. Dia kata, ya Rasulullah, saya tambah lagi 300. Bukan tambah lagi 100 jadi 200. Bukan tambah lagi 100 jadi 300. Bagi 100, tambah lagi 200. Dah jadi berapa? 300. Tambah lagi 300. Dah jadi 600 ekor unta serta dengan segala kelengkapan dia. Ni yang kata Sayyidina Osman bin Affan, dia orang kaya. Itu sebab sampai hari ini katanya wakaf Sayyidina Osman ni masih ada di atas bumi Madinah, masih ada. Dan sampai hari ini Osman masih lagi menuai hasil daripada harta yang dia wakafkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Hebat tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tu sahabat Nabi. Tuan-tuan pernah dengar seorang lagi tokoh masih hidup lah ni. Sulaiman, bukan Sulaiman akhlak kan? Sulaiman Ar-Rajhi. Sebut Ar-Rajhi, tahu siapa dia ni? Tuan punya dan juga co-founder, pengasas kepada bank Ar-Rajhi di Saudi. Bank terbesar di Saudi. Sulaiman Ar-Rajhi. Siapa dia ni? Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ni, dia ni corporate figure. Orang yang asal susah, miskin. Start buat menyaga, sediakan transport untuk bawa orang nak mai buat haji ke Mekah Madinah. Dia siap kenderaan-kenderaan untuk bawa barang hujjaj, barang orang nak buat haji. Kalau nak pergi Mekah, pergi hantar rentah padang pasir, pergi hantar pergi Mekah, rentah padang pasir hantar mai Madinah dulu. Dan dia boleh untung daripada menyaga tu. Daripada situ dia start buat hantar duit. Bila Saudi buka pintu kepada foreign workers masuk daripada Pakistan, daripada Indonesia, daripada apa, pakat duk masuk ke Saudi untuk nak cari makan kerja di Saudi ni, dia buat satu khidmat, hantar duit balik ke negeri-negeri mereka ni. Akhirnya dia tubuhkan bank yang bersih daripada riba. Kaya raya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar majalah Forbes? Majalah Forbes ni majalah bisnes yang berpangkalan di United States, Amerika. Tahun 2011, 10 tahun dulu, tahun 2011 dianggarkan harta Sulaiman Ar-Rajhi ini 5.9 bilion USD. 10 tahun dulu ada 5.9 bilion USD. Duit kita ada 24 bilion lebih. Duit kita 24 bilion lebih tahun 2011. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Tuan-tuan balik sekali lagi Google. Jangan Google lah, dengar dulu saya cerita. Balik sekali lagi Google Sulaiman Ar-Rajhi, berdebuk dia keluar main muka dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berasa macam nak picum tangan dia. Muka orang soleh. Corporate figure. Multi-billionaire di Saudi. Muka ni Allahu Akbar. Ahli syurga. Allah bagi dekat dia duit ni bertimbun-timbun main dekat dia. Saya ada baca satu kisah dia. Dia masa sekolah
Dia anak orang susah. Dia asal anak orang susah. Sekolah nak buat rombongan, kena bayar RM1. Zaman tu lah. Dia beranak tahun 1929. Lama. Masa dia kecil ni sekolah buat rombongan, nak kena bayar RM1 untuk nak join ikut rombongan tu. RM1 balik minta dekat ayah dia, tak ada duit. Susah. Satu cikgu duk mengajar ni, satu cikgu Arab Palestin. Bukan Arab Saudi, Arab dan Palestin. Cikgu dia main mengajar, tengok dia budak pandai di sekolah. Cikgu ni tanya, dia abang lah, dia nak teringin nak ikut tapi tak ada duit. Dia kata, ayah tak boleh. Cikgu Palestin ni ambil RM1 bagi kat dia, nah pergi ikut rombongan. Dia ikut. Tuan-tuan, apabila Sulaiman Ar-Rajhi, co-founder Ar-Rajhi Bank ni, bila dia jadi kaya, dia jadi billionaire, dalam tengah kaya tu dia teringat kat cikgu Palestin ni. Dia teringat dekat cikgu Palestin ni. Dia kata masa dia susah, cikgu ni bagi kat dia RM1, membolehkan dia ikut rombongan sekolah. Dia cari balik cikgu ni. Dia jumpa cikgu ni, dah pencen, dah tua, dan kehidupan pun kira tak senang. Bukan orang senang. Cikgu ni, dia jumpa, dia pergi cari cikgu ni. Dia peringat balik, cikgu ingat dekat saya. Cikgu ni tak ingat. Saya Sulaiman. Sulaiman mana? Orang hebat lah ni. Tak apa cikgu, main naik kereta. Dia bawa cikgu ni naik, ni cerita saya baca pasal dia ni. Dia bawa cikgu naik kereta, pergi satu kawasan banglo mewah ni. Dia tunjuk satu banglo, ada kereta luxury, kereta mewah satu duk parking. Dia kata, cikgu, nah kunci, ni rumah cikgu. Menangis cikgu ni, menangis. Dia kata kat cikgu dia kata, cikgu, pasal apa cikgu menangis? Cikgu ni kata, sedih, gembira. Dia kata, cikgu gembira ni tak sama macam saya gembira bila dapat RM1 dulu. Dia kata, Allah. Tuan-tuan, orang yang beriman ni, dia macam tu jadi. Dia kata, cikgu ni menangis, cikgu gembira. Cikgu tahu tak, masa cikgu bagi kat saya RM1, saya gembira. Lebih daripada ni, dia kata. Tuan-tuan, ini yang kata Sulaiman Ar-Rajhi ni, orang hebat tuan-tuan. Dia venture masuk dalam bisnes steel, bisnes besi, bisnes yang berasaskan agriculture, pertanian. Dia masuk dalam bidang mineral. Dia masuk dalam berbagai-bagai bisnes sampai hari ini dia ni orang daripada Bandar Al-Qasim. Dia buat satu universiti yang tak berasaskan keuntungan. Dia buat satu universiti, ada duit tak ada duit boleh masuk. Dia fokus kepada Islamic finance dengan budak-budak masuk semua dia tanggung semua. Dia kaya sampai macam tu tuan-tuan. Baik, apa terjadi kat dia yang baru-baru ni dia buat? Dia wakafkan satu ladang kurma di Bandar Al-Qasim, bandar asal dia, 200,000 pokok. Tuan-tuan, Abu Talha bagi berapa tadi? 14,000. Kita dengar, 70 orang bagi seorang 200 pokok. Dahsyat, biar betul cerita ni. Tuan-tuan, tu cerita zaman Nabi dulu, 14,000. Kita kata, biar betul. Zaman lah ni. Sulaiman Ar-Rajhi wakafkan kebun kurma dia 200,000 pokok. Yang kebun kurma tu ada 45 jenis kurma dalam kebun tu. Ada 45 daripada ajwah, daripada apa semua ni, ambar lah apa semua. Dia ada 45 jenis kurma. Hasil tanaman tahunan kurma ni dia boleh keluar hasil 10,000 tan kurma. Dan hasil daripada jual 10,000 tan tu dia guna balik untuk nak bagi orang buka puasa di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Duit tu generate, pergi balik jamu orang buka puasa. Duit tu guna untuk tujuan kerja-kerja amal. Duit tu juga digunakan untuk dia nak infak kepada pembinaan masjid-masjid satu dunia. Dia ada foundation, dia urus benda-benda ni semua. Tuan-tuan, kita cerita tentang Sayyidina Osman. Kita dengar bagi 100 ekor, tambah lagi 200 ekor, tambah lagi 300 ekor. Kita ingat benda ni berlaku zaman Nabi saja. Kita baca cerita Abu Talha, dia bagi kebun kurma 14,000 pokok dia bagi. Kita tak ada lah nak carilah ni. Ada tuan-tuan. Sulaiman Ar-Rajhi masih hidup sampai hari ini. Mai musim Covid baru ni, dia bagi 170 juta rial untuk bantuan Covid. 170 juta rial tuan-tuan. Dia bagi untuk tujuan Covid ni. Allahu Akbar. Dia kata, dunia ni akan sentiasa ada orang macam-macam ni. Dia duk mai, dia duk pi, dia duk mai, dia duk pi kutu. Siapa yang terpilih untuk jadi orang-orang macam ni, beruntung dunia dan beruntung akhirat dia ni.
Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Baik, so kita baca di sana dia kata apa? Dia kata semua itu pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan sambung hadis tu, lawistata'tu an usirrahu lam u'linhu. Dan kata dia, jikalau sekiranya berkuasa hamba diamkan sebagaimana bersedekah wang ataupun yang tiada berhajat kepada berterang-terangan, maka memberi dan menyerahkan dia secara diam-diam. Ni Abu Talhah ni, dia masuk juga bahagian tu dalam hadis ni. Dia kata apa? Dia kata kalau benda jenis sedekah, jenis derma, jenis bantuan, jenis donation ni, kalau benda boleh sorok, boleh diam, boleh tak tunjuk ke orang, saya tak mau tunjuk. Tapi sebab ini melibatkan kebun kurma, dia kena ada iklan. Kata lah ni bukan saya punya lagi, saya dah bagi dekat orang lain. Maka kerana tu saya buat benda ni secara terang-terang. Dia nak abang kata apa? Buat baik ni kalau boleh tutup-tutup, tak mau bagi orang tahu. Kecuali benda yang tak boleh nak tutup. Kalau tutup jadi fitnah. Maka benda tu diiklankan. Yang kita trend lah ni, buat baik ni kira Facebook penuh. Kita ni syok dapat nama tu. Kita syok yang tu. Tapi dia beritahu di sini apa? Benda jenis bantuan, jenis boleh buat baik ni kalau boleh sorok. Kecuali benda yang tak boleh sorok. Kalau sorok dia hanya timbul masalah di kemudian hari, barulah diiklankan. Dia kata, nescaya tiada hamba terangkan dia. Kalau benda boleh bagi sorok-sorok, saya tak akan tunjuk ke orang. Tapi sebab ini kebun kurma, saya terpaksa kena bagi tahu. Kalau tidak orang duk ingat saya lagi. Sedangkan saya dah bahagi-bahagikan kepada adik-beradik saya. Dan hamba sembunyikan sedekah kalau boleh. Tetapi dengan kerana ia tanah kebun yang berhajat kepada serah dan tukang nama dengan tuan baru yang terang-terang. Dia kata, maka inilah hamba tunjuk terang-terang benda ni. Iaitu hamba wakafkan kebun 14,000 pokok ni kerana Allah. Maka serahlah akan dia kepada siapa yang mustahak, atau perbuatlah sebagaimana fikir tuan hamba. Bila dengar Nabi SAW kata Abu Talhah, maka Nabi kata, faqalah, Nabi kata, ij'alhu fi qarabatik au aqrabik. Nabi SAW kata, baiklah Abu Talhah, jadikanlah wakaf ini kepada adik-beradik kamu. Dia kata. Maka Abu Talhah pun bahagi-bahagikan tanah kebun kurma itu kepada adik-beradik dia. Sebab itu disuruh oleh Nabi SAW wakaf kepada adik-beradik. Kerana adik-beradik itu disuruh dahulu buat baik daripada lainnya. Kemudian kepada orang yang asing. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya telah meriwayatkan dia oleh Malik bin Anas daripada Ishaq dan Abdullah dan Abi Talhah daripada Anas bin Malik. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan kita akan masuk, dia kata orang haji yang afdal dan akmal. Ayat yang akan datang ni cerita dia apa? Cerita dia lepas puasa, lepas raya esok ni, tak tahu bila. Okey. Esok ni dia timai tajuk ni ayat cerita pasal haji. So kita akan garapkan esok ni sekali dengan cerita buat haji. Kita buat ekspres punya penerangan tentang haji. Kan tahun ni mungkin ada jemaah haji daripada Malaysia pi, bilangan berapa tak tahu lagi, mungkin akan ada. So dalam tajuk yang akan datang ni, dia nak bagi tahu kat kita, satu, urusan buat haji ni hendaklah diberi prioriti. Dia faham tu? Kita ni semua ni, kalau boleh, dalam hati ni mau sentiasa doa ada, nak pergi settle buang haji. Kalau boleh mau macam tu. Bagi prioriti kepada haji. Cerita nak beli rumah yang kedua, cerita nak tukar kereta baru, cerita apa, yang ni kemudian dulu. Haji dulu. Pasal apa kata haji ni kena pergi dulu? Pasal apa? Pasal pimai nak kena buat haji ni. Haji ni bukan sunat. Haji ni rukun Islam. Jadi kalau kita boleh pilih, pasal apa kita nak pilih lambat? Oh, pasal saya dah daftar tapi tak sampai turn, itu cerita lain. Masalahnya apa? Umur dah 45 tak daftar lagi. Itu duk abang kata queue panjang. Hang daftar tak lagi? Tak lagi ya. Ini masalah. Okey. Anak-anak kita ni, cerdik-cerdik itu pergi daftar terus kat dia. Buka akaun tabung haji, daftar terus. Pasal apa? Pasal esok masa menunggu untuk nak pergi haji ni. Cantik kenapa? Dia grad universiti, dia habis mengaji, umur 20-an lebih, pergi settle buang haji.
Kita tak nak potong queue siapa-siapa apa semua. Memang daftar daripada dia ni kecil-kecil dulu. Dah sampai dah turn dia, pergi. Pasal apa kita kena bagi prioriti? Satu, pasal dia rukun Islam. Kok mana pun kita nak kena pergi buat haji. Satu. Yang kedua, haji ni ibadat fizikal. Bila dah tua, sejam, tengah 2 jam nak kena pergi pancok, nak kencing. Sejam, tengah 2 jam nak kena pergi pancok. Susah, pergi haji je susah. Tuan-tuan tu, daripada Arafah, mai Muzdalifah, duk cari toilet pun tak ada. Beralih kiri manusia, beralih kanan manusia, nak pergi mana pun nak kena randuk manusia. Yang kita ni nak buang ayak macam mana? Kalau pergi masa muda, kita punya break semua cantik lagi. Kita boleh simpan lagi, tak apa lagi sampai di Mina lagi baru kita settle semua bab-bab pancok ni. Nak pergi Mina apa? Baru sejam. Tadi dah baru buang ayak sejam, dia kacau dah. Pasal apa? Bukan kanser prostat, tapi prostat kacau. Jadi kalau kita ada pilihan untuk pergi buat haji awal, jangan tunggu lambat. Pergi buat awal-awal. Tumpang, Allah bagi kat kita kesihatan. Tu tajuk akan datang. Dia akan bincang benda tu. Dia kata elok buat haji ini diberi prioriti. Ada duit pergi terus. Ada sikit-sikit duit belanja, pergi. Ada sikit-sikit duit belanja tinggal untuk family di rumah, tinggal kita pergi. Baik. Kemudian dia akan cerita kat kita perlunya haji dibuat sewaktu kita masih sihat. Ni tajuk akan datang. Yang kedua, tajuk akan datang pula, dia akan mai satu hadis cerita sahabat duk tanya Nabi ni. Dan kesimpulan kepada dialog antara sahabat dengan Nabi ini, Nabi nak habaq kata apa? Jangan kita ni sama sekali duk bayang kata pi haji ini senang. Jangan. Biasa pi umrah sekali 2 kali, duk ingat haji macam umrah. No, jangan ingat macam tu. Haji bukan gambaran umrah. Umrah ni kira macam pi makan angin, pi bercuti. Pi haji antau langit tinggi rendah macam mana. Oh tuan-tuan, yang kata haji ni, kita faham rukun, kita faham wajib haji, kita faham sunat-sunat haji, kita faham semua. Tapi kita tak faham kena sabar ketika buat haji. Habis kita. Pi balik mai haji nak motor saja. Tak bawa balik ibadat haji yang kita buat. Okay, so dia nak beritahu macam tu. Never assume kata haji ini selesa. Never. Dia akan bawa mai hadis kat kita nanti. Dan dia akan beritahu kat kita, kata pi buat haji ini, setiap orang kena prepare for the worst. Kena prepare for the worst. Kalau tidak, kita pi duk jadi hang jebat di sana. Oh, jadi hang jebat. Bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan tabung haji, bergaduh. Kacau. Tak mahu. Okay, saya pergi haji tu 1996, tuan-tuan. 1996. Allahu Akbar. Kan zaman tu. Tak tahu nak abang dia punya. Kan? Tu saya cerita lah, kawut. Kan? Tahu, cerita tu tahu. Nak cerita ni yang kata tahun 96 punya haji ni macam mana kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia nak mai pula dalam hadis yang akan datang ni tentang sahabat tanya Nabi yang kata haji yang terbaik itu macam mana? Nabi nanti terang 1, 2, 3, 4, 5. Nabi terang haji yang terbaik itu macam mana? Dan Nabi terang package yang patut ada pada seorang yang buat haji itu. Apa package yang kena ada di dalam ibadat haji yang pergi buat tu? Apa benda yang kena ada dalam tu? Selain daripada ilmu, selain daripada kesabaran, selain daripada apa tu, apa package yang kena ada? Yang tu semua insya-Allah lepas raya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.